ilmu nak ada sokmo di kita, nak ingat pada diri kita. Kalau mari dia hati rasa tak puas hati dengan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, kena ingat kau ni lah. Dengki dosa besar. Bala kebajikan kita terbatal. Tuhan murka. Kenapa? Kenapa kita nak capur tangan kerjaan qada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tak puas hati? Itu kerjaan Allah, qada Allah pada azali. Ni ilmu ni kena ada sokmo ni. Pandai ni. Kemudian cerita bab sifat kecelaan ni kena faham lah. Sifat kecelaan yang sudah duduk di hati kita. Kalau setakat mari lintasan, tengok orang berjaya, mari lintasan di hati. Hak lintasan tu syarat tidak ambil salah. Apa-apa lintasan berkaitan dengan sifat kecelaan, syarak tau ambil salah. Sebab lintasan ni dipanggil perkara yang ittirariyah, dipanggil perkara yang ittirariyah ni perkara yang satu, kalau kita mengaji dalam bab akidah kan, satu dipanggil perkara yang ikhtiariyah, satu dipanggil perkara yang ittirariyah. Ikhtiariyah ni pilihan kita. Kita jadikan sifat-sifat kecelaan sifat hati kita. Ni barulah diambil ni, barulah diambil hukum, barulah berdosa sifat-sifat kecelaan tadi. Tapi kalau hanya setakat lintasan khawatir, itu dipanggil ittirariyah, bukan di bawah kuasa kita tu. Maka syarat tak ambil salah. Tengok orang senang, telitah di hati, bila Tuhan nak tarik. Tengok orang kurang-kurang, telitah di hati. Orang ni orang hina, baik aku daripada dia. Lintasan takabur di hati. Pandai ni, lintasan. Tengok orang-orang ada hak da'i tu lah, orang-orang Tuhan uji dia dengan bagai-bagai kesusahan, kedudukan yang rendah, orang-orang biasa tu. Kita rasa kita lebih, kita tengok dia, baik aku daripada dia. Contohnya lintasan tu, itu khawatir dia panggil. Itu perkara yang ittirariyah. Itu syarat tak ambil salah. Tapi lintasan tu bukan lintasan saja tu. Lintasan tu sentiasa akan datang supaya kita ambil dia sebagai sifat hati kita. Kena jagalah di situ. Tak ada lintasan syarat tak ambil salah. Ada dalam satu ceramah tu dibuat ginilah contohnya. Kita tengok orang-orang kat tepi jalan tu. Tepi jalan kan macam-macam, kan ada orang yang gila ke, orang-orang hak tu lah. Orang-orang macam kita panggil kok banyak hidup. Mana kehidupan dia gitu dah, duk main barang dadah gitu je. Kerjaan dia tu kerjaan pelik-pelik lah. Mungkin nak cari duit ni, nak beli dadah. Dia kata bila kita tengok seseorang yang seumpama tu, orang gila ke, orang yang kita hidup macam tak berguna dah ke, mari lintasan di hati kita, baik aku daripada dia. Dia kata ni mana ni dosa besar dah, dia kata dah. Itu ittirariyah. Pada ni ittirariyah tu benda yang luar kuasa kita. Mana mak boleh tengok orang seumpama tu, mari lintasan di hati tu, tolaklah. Tengok orang gila tak ada taklif, dia tak ada hukum, dia tak ada catatan amalan. Orang gila tak taklif ni, mereka kalau digila tu kemudian maka catatan sebelum tu akan dibicarakan. Tapi kita tak tahulah dia macam mana. Kemungkinan dia gila daripada sebelum balik, maka dia ahli syurga. Faham tak? Tertolak kau tu lah. Tengok orang hidup yang macam seperti tak berguna ni, main dadah ni, yelah zahir dia begitulah. Lepas tu kita macam mana? Ujian dia seumpama tu, ujian kita macam mana pula? Tolak kau tu cuma nak cerita. Janganlah pula hanya semata-mata tengok orang-orang yang seumpama tu, timbul lintasan di hati kita, baik aku daripada dia. Maka orang ni berdosa besar dah. Lintasan khawatir ittirariyah. Itu bukan perkara yang ikhtiariyah, syarat tak ambil salah.
Pada ni dah tengok orang seumpama tu, kita tak tahu lagi khatimah dia macam mana. Jangan main juga kadang-kadang bahagian masing-masing. Orang seumpama tu, siapa masa doktor beritahu hayat hidup kamu ni adalah mening je. Dia tahu dia nak mati bila. Dah tahu nak mati bila, doktor beritahu ke dia tu. Adalah. Ada orang seumpama tiba-tiba berubah dia last minute. Dan doktor kata nak mati dah ni, berubah dia last minute. Tahta masyiatillah, berkehendak Allah macam mana dia. Kita ni angan-angan panjang, lambat lagi nak mati. Macam mana kita? Kalau doktor kata kamu hanya hidup setakat sebulan, apa yang kita nak buat dalam sebulan? Nak pergi joli? Kita nak buat amal sebulan ni, nak mati. Contoh, orang kadang sakit semua ada, dia berubah kemudian. Itu semua bahagian masing-masing, kita tak tahu. Hak kita nak panjang angan-angan, duk ralik seumur ni. Nak tentu kita tu lebih baik daripada seseorang. Kita meniti titiang sirak lepas. Tu baik semualah. Meniti titiang sirak kita lepas. Pasti kita tak tahu. Ada ni. Jadi kita tengok orang-orang seumpama tu mari lintasan. Tolong, tapi syarat tak ambil salah, lintasan. Ada ni. Tu kena faham balik pada situ. Seolah-olah mari lintasan saja berdosa dah. Derhaka kepada Allah. Jangan gitu. Jangan melampau dalam bab hukum agama. Tapi nak macam cerita tadilah, lintasan-lintasan yang datang tu bukan datang saja-saja. Dia nak suruh kita ambil dia sebagai sifat hati kita. Akhirnya mari lintasan, kita pun sambut molek, kita pun bela dia molek, jadi sifat hati kita. Tu payah dah lah nak berobat, kena mujahadah lah pula kemudian. Sama juga dengan sifat dengki. Terkadang tengok orang dapat kesenangan, mari lintasan. Mari lintasan. Tu syarat tak ambil salah. Kemudian bila mari lintasan, kita ingat ni ilmu ni kena ada ni. Dengki mudarat agama kita. Kita dengki pada seseorang, mudarat dunia kita. Kemudian orang yang didengki tidak ada mudarat, bukan orang yang didengki dapat pula manfaat. Jalan mana pula orang yang didengki itu dapat manfaat? Dan ada pun bahawa